Sekitar 20 minit 20 minit atau 25 minit atau setengah jam sebelum terbit matahari. Itu isfar. Molek bagi dia dalam keadaan biasa ni, hak lebih pahala banyak, iaitu pada waktu isfar. Tapi di bila sini dia pun serupa dengan orang lain. Dia kata sini kena sembahyang awal, hak tu hak lebih afdal. Tapi pada ketika lain tidak. Ketika lain hak lebih afdal ialah isfar. Pada ketika lain ialah pada ketika isfar. Tapi di sini mereka juga mengatakan kena sembahyang awal, sebab dia pegang dengan hadis dalam Bukhari, iaitu Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahawa Nabi SAW ni tidak sembahyang sebelum isfar tu pada awal waktu, kecuali di sini. Maknanya dalam keadaan biasa ni dia sembahyang lewat. Dia waktu pegang. Soal orang lain tak setuju, soal lain itu masalah lain. Dia pegang, dia ada dalil dia lah. Hak ni dia terima, hak ni sembahyang awal. Begitu juga kalau bulan puasa, kita sudah bangun dah, dia sudah sahur dah, tak ada pasal nak tidur pula, nak bangun pada, tak ada pasal nak tidur pula, nak bangun pada waktu isfar. Sembahyanglah pada awal waktu, sebab kita sudah bangun dah. Tapi dalam keadaan biasa tidak bagi mereka. Walau bagaimanapun di sini tetap dia kata sembahyang di awal waktu itu lebih afdal. Dalam hadis Bukhari itu dia sebut mana Nabi SAW tak pernah sembahyang pada bukan waktunya. Bukan waktunya. Jadi bukan waktu, dia kata tak, bukan waktu. Kalaulah skala ni dia sembahyang di awal waktu, hak ni bukan waktu, maksudnya sebelum masuk subuh, bukan waktu. Mana boleh lagu tu. Dia nak ayatnya bukan waktu ni, waktu hak skalanya biasa dibuat tidak waktu tu, awal waktu subuh. Dia faham lagu tu. Sebab apakah sunnah di sini sembahyang subuh awal? Kerana banyak sangat benda-benda yang nak dibuat tu, ibadat-ibadat lagi nak dibuat itu. Sebab itulah disunatkan menyegerakan sembahyang subuh tu supaya dapat buat lain-lain lagi. Yang ketiga, sembahyang subuh ni pun walaupun dalam perjalanan ataupun kita kata walaupun dalam ibadat haji di sini ada azan dan ada iqamat juga, serupa dengan pada ketika lain juga. Dalam perjalanan Nabi SAW selalu juga dia suruh walaupun dalam perjalanan. Bermakna azan ini bukan sunnah ketika bermukim sahaja, tapi dalam perjalanan pun ada juga sunnah juga. Kemudian fastaqbalal qiblah. Kemudian Nabi SAW pun naik unta qaswat dia sehingga sampai ke Masy'aril Haram. Di situ Nabi SAW menghadap kiblat pula dan dia berdoa kepada Allah, bertakbir, bertahlil dan mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah itu dengan ucapan talbiyah tu. Terus Nabi SAW berada di situ hatta asfara jiddan, sehingga betul-betul cerah tapi belum keluar matahari lagi. Itu orang panggil asfara, isfar. Cerah dah tapi tak keluar matahari lagi. Sebelum naik matahari, dan dia gendong Abbas, Fadl bin Abbas ini anak sulung Abbas, Fadl. Sebab tu isteri dia orang panggil Ummul Fadl. Lubabah itu Ummul Fadl orang panggil, mak Fadl. Dia gendong. Ini menunjukkan sunnah juga gendong ni tak apa. Ni gendong kenyataan. Dulu Abdurrahman gendong Aisyah, naik gendong. Boleh juga orang perempuan naik gendong, boleh, tak jadi masalah.
Semua orang cerita taksi, naik gendong, naik motor taksi. Tak ada pasal. Tak ada pasal. Pasal apa? Banyak sekali contoh-contoh di dalam hadis ini. Dapati orang perempuan pun bergendong, naik kenderaan, bawa sendiri. Gendong orang lelaki pun ada juga. Ada macam-macam. Boleh. Tak ada masalah. Setengah-setengah orang kemudian ni mana dia ingat orang perempuan dia mengikut Islamnya, hak moleknya, hak duduk senyap, hak tak gerak ke satu. Dia faham lagu tu. Tak kena faham tu. Tak betul. Sahabiyat dulu, sahabat-sahabat perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu aktif ikut serta dalam peperangan, pergi sana sini. Lepas Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat pun pergi lagi. Bukan kata jenis nanti terima duduk rumah saja, tak. Asma tolong suami dia pergi punggah. Aku air lah, aku pergi cari rumput-rumput untuk binatang-binatang dia, junjung letak atas kepala. Biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak kata apa. Ni makna orang perempuan boleh buat kerja-kerja lagu tu. Jangan kita ingat orang perempuan ni hanya duduk saja. Tak boleh nak buat agama satu. Tidak lagu tu. Tidak. Wa ardafa, dia gendong Fadl bin Abbas. Jadi Fadl ini adalah seorang yang hasanah sya'r, cantik rambutnya. Rambut dia comel. Wasiman, seorang yang kacak, orang kata. Seorang yang tampan. Fadl ini selain daripada rambut comel, dia orang yang kacak, comel lah. Muka dia, tubuh dia apa comel. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat, lalulah beberapa unta yang membawa perempuan. Fadl pun tengok, moga anak muda kan. Moga orang muda. Tengok dia tertarik kepada perempuan-perempuan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun letak tangan dia atas wajah Fadl, pusing. So tengok alat lain. Dia tengok, lepas tu dia pusing pula. Dia tengok, ini anak muda, perangai anak muda. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pusing pula tangan. Setengah kata dia pusing alik ni ada juga orang kata. Dia pun tu tengok. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pusing kot ni pula. Ada juga yang lagu tu. Setengah kata tidak, alik ni saja pusing, dia paling pula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pusing wajah Fadl itu. Yasrif wajhahu min asy-syiqqil akhar, pusing ke sebelah lagi. Begitulah hatta ata batna Muhassir, sehingga dia sampai ke lembah Muhassir. Faharraka qalilan, di situ dia menggerakkan unta dia perlahan. Di sini ada beberapa pengajaran pula. Hak perempuan tu pun tengok juga ke dia. Bukan sama-sama muda. Belah-belah buat kerja haji ni, buat ibadat ni, nyadah lagu tu lah, tetap ada nafsu betul lah buat kerja haji pun. Kemudian dia cerita je, Fadl ni jadi menikah dengan hak tina, hak dia tengok saat ni. Tu cerita. Dia jadi hikmat tu, hai belakang tengok, puasa kena nak tengok. Kadang-kadang jadi seroti, kadang-kadang tidak lagu tu. Hak ni jadi dengan dia. Ini dalam hadis ini menunjukkan bahawa kita kena jaga pandangan kita daripada perempuan-perempuan ajnabiyah, perempuan-perempuan asing. Mana tidak boleh ikut perasaan, nak tengok dengan penuh perasaan lah. Tak boleh lagu tu. Dan orang yang cantik, orang yang comel, tidak kira tina, orang jantan pun boleh terpengaruh juga, boleh terpesona juga orang perempuan. Jangan kita kira orang tina saja kena jaga. Dah. Ni Nabi SAW pusing muka dia. Dia takut terfitnah. Takut orang perempuan itu yang tengok dia tu terpesona pula dengan dia. Maknanya di sini bukan orang jantan saja boleh gila kepada orang tina. Orang tina pun boleh gila juga kepada orang jantan. Kedua-duanya kena jaga. Pasal apa? Pasal comel dia tu. Dalam riwayat Tirmizi dan lain-lain ada sebut pasal Abbas pun ada dekat ayah pada Fadl tu. Bila Nabi SAW pusing tekak anak dia ni, dia kata kau telah pusing tekak, kata dia. Pusing tekak apa ni anak pakcikmu? Abbas kata,
Nabi SAW pun kata, saya nampak seorang anak muda lelaki dengan anak muda ni orang perempuan, gadis, kata dia. Kerana itu saya berasa tidak aman terhadap syaitan. Saya berasa mungkin dia tidak selamat daripada gangguan syaitan. Sebab tu saya pusing, kata dia. Ini menunjukkan bahawa Nabi SAW nak mengelakkan fitnah. Jadi kena tundukkan pandangan. Yaghuddu min absarihim. Dalam Quran sebutkan orang lelaki yaghuddu min absarihim, kena tundukkan pandangan mereka. Wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihinna. Katakan kepada orang-orang mukminat supaya tunduk juga pandangan. Bukan orang tino saja nak kena tunduk ni. Orang jantan pun tunduk juga. Supaya jangan ditengok. Jangan ditengok ikut angin. Tak boleh. Di sini juga menunjukkan bahawa Nabi SAW nak ajar kepada kita cegah mungkar. Mungkar ni tidak nanti benda besar benar. Lagu saat ni pun mungkar dah tu. Kalau di bawah bidang kuasa kita mampu cegah dengan tangan. Tengok tadi dia pusing, dia tolak, pusing. Itu cegah mungkar dengan tangan lah tu apa? Dia telah buat. Kalau mampu kena buat begitu. Kalau boleh. Kalau tidak boleh kena dengan lidah, seperti yang mana yang kita maklum dah. Tetapi kalau dia mampu buat dengan tangan, dia tidak buat dengan tangan, dia pandai dengan lidah saja atau dengan hati saja, dosa juga. Maknanya kalau kita mampu buat dengan tangan, kita kena buat dengan tangan. Kalau tak mampu, barulah dengan lidah, baru tak dosa. Kalau tak mampu juga, barulah dengan hati, baru tak dosa. Kalau tu jadi awal lagi dengan hati saja, anak buat apa-apa pun tak cara, pakai kira tak kena kita sorak, ikut dia nak buat mana, tak boleh lah tu. Itu dosa juga, dosa. Kemudian kemampuan tu mengikut tak serupa lah kemampuan tu. Kalau hak di bawah jagaan kita macam saat ni, anak saudara, tak apalah hak tu. Pak saudara, sepupu dia, sepupu Nabi SAW, Abbas tu pak saudara dia. Kalau mampu buat lagu tu tak apalah. Tapi kalau setengah-setengah orang dia nak pergi buat benda tak molek, kalau kita halal dia, boleh jadi siapa bertumbuk, siapa berkocok, boleh jadi siapa mati kita, boleh jadi. Kalau lagu tu lain lah ceritanya, lain lah. Mana kita kena tengok juga keadaan tu, kemampuan kita tu sejauh mana, kemampuan kita tu sejauh mana. Walaupun orang kata nak buat jahat sekalipun, kejahatan tu besar, orang nak rogoh orang, katakanlah ramah, pak kita seorang, nak cegah mungkar lah ke mana. Kalau kita pergi, boleh jadi kita kena tikai mati, pak kita tak pandai silat, tak pandai silat lah kita kata, ikutlah pandangan berapa pun. Misalnya kita tak pandai silat, tak boleh lagi membinasakan diri kita. Nak tolong tu memang nak tolong, supaya ibu yang jatuh anak dia dalam sungai tapi dia tak pandai berenang, jangan buat hilang akal, mati pakai dia. Dia kena cari orang lain, Kalau tak dapat juga, harus tahu tu, cari orang lain, royak boleh kau ikutlah. Jangan dedahkan diri pada bahaya. Itu tidak dalam batas kemampuan dah tu. Tapi kalau dia pandai, lain lah. Kalau pandai pun nak kira tak apa dan ni ramah, tak boleh juga. Ikut kemampuan. Dengan sebab itu ada kelebihannya orang-orang yang belajar seni tu, orang yang belajar seni mempertahankan diri, sebab pada ketika itu dia boleh menyelamatkan orang, seseorang yang teraniaya dengan tidak memanggil orang lain. Mana dengan sendirinya mendorong kita untuk belajar, baru boleh. Seterusnya, Nabi SAW menggerakkan unta dia tu dengan perlahan. Mana ada ketika derah, ada ketika perlahan dalam perjalanan tu. Kemudian dia pun pergi mengikut jalan tengah yang membawa kepada Jamrah Kubra, hingga sampai ke Jamrah yang berada dekat pokok. Nabi SAW pun melontar di situ dengan 7 biji anak batu, di mana Nabi SAW bertakbir bersama-sama dengan setiap kali dia melontar anak batu itu dengan hasal khadaf,